طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك التواب الرحيم. InsyaAllah pada malam ini seperti mana yang saya telah siarkan sebentar tadi, InsyaAllah kita akan bercerita dan juga berbincang kalau boleh berkenaan tentang satu isu yang sebenarnya dalam diam sedang merebak bahkan berterusan di dalam masyarakat kita, tentang dua jenis ilmu sihir ini. Even sihir secara umumnya adalah satu perbuatan yang terlarang dan juga terkutuk, tetapi dua bentuk sihir ini menjadi bentuk sihir yang sangat yang masih lagi menguasai, yang masih lagi berada dan juga berleluasa dalam masyarakat kita. Maka saya kira saya ingin memanfaatkanlah peluang ini untuk bercerita dan juga mungkin kita sama-samalah beringat-ingat berkenaan tentang bahaya dan juga mudarat daripada sihir ini, dan bahawa dia merupakan ilmu tetapi dia tergolong daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Rasulullah berdoa, wahai Allah, kurniakanlah aku ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah aku daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Yakni ilmu yang memudaratkan. Dia ilmu pengetahuan, dia adalah maklumat. Tapi sihir ini seperti mana yang kita telah bahaskan sebelum-sebelumnya, seperti mana dicerakinkan dengan begitu jelas oleh Ibn Khaldun di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Dia jelaskan bahawa sihir ini betul-betul berfungsi. Maksudnya dia betul jadi apa yang dikehendaki daripada sihir itu, dia akan betul-betul berlaku. Tetapi mudaratnya itu dan juga mudarat dan juga akibat buruknya itu ialah sihir itu mau tidak mau memang akan menggunakan dan juga memanfaatkan syirik dan juga memuja syaitan, jin, bintang dan seumpamanya. Jadi atas sebab itulah Islam melarang, kerana di dalam Islam kita adalah agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh menyekutukan, tidak boleh menyamakan Allah dengan satu apapun, dengan satu apapun. Hatta di dalam keadaan kita meminta bantuan, kita hanya meminta daripada Allah Ta'ala sahaja. Ini tidak boleh meminta daripada selainnya. Maka atas sebab itu di antara ilmu-ilmu yang terlaknat itu ialah ilmu sihir ini. Dan kenapa saya fokuskan kepada dua ini? Kerana macam saya katakan pada awal tadi, dua inilah sihir yang masih lagi berleluasa dan juga dianggap normal sebenarnya dalam masyarakat kita, which is a very concerning, sangat-sangat merunsingkanlah juga, macam mana seorang Muslim yang sembahyang tetapi dia pada masa sama menggunakan sihir pengasih kepada suami ataupun isterinya. Kalau begitu juga seorang yang menjaga puasa, selalu berkeluar zakat, selalu pergi ke masjid, tapi tiba-tiba pada malam hari dia memasang sihir pemisah, maka itu bertentangan kan dengan tauhid. Dan solatnya itu bukan menjadi alasan untuk dia menghalalkan sihir, menghalalkan sihir. Sihir itu tetap haram dan pelakunya boleh dihukum, boleh dihukum secara had ataupun secara hududnya, boleh dihukum bunuh pelaku sihir ini, sama ada dia pernah membunuh atau tidak. Para ulama berbeza pendapat tentang ini, tapi itu tidak apa, kita letak tepi dahulu tentang perbahasan hudud hukuman bagi sahir, bagi tukang sihir ini. Jadi sihir ini seperti mana kita telah bahaskan sebelumnya di dalam talk kita berkenaan tentang Ibn Khaldun, pendapat dan juga kupasan Ibn Khaldun tentang sihir. Dia telah mendefinisikan sihir ini sebagai satu ilmu di mana seseorang itu memanfaatkan kelebihan
ya, yang Allah SWT kurniakan kepada dirinya, dan juga menambahkan kelebihan itu dengan memuja syaitan, memuja jin, menggunakan bintang, astrologi dan seumpamanya untuk menguatkan kekuatan rohani yang ada di dalam dirinya itu, untuk memberi kesan sesuatu kesan yang dia mahukan pada orang lain, ataupun pada orang lain lah, ya, pada orang lain selalunya, ataupun pada dirinya sendiri. Ya, maka misalnya dalam sihir pengasih, dia boleh memasang sihir pengasih itu untuk dirinya sendiri. Yani dia mahu seseorang, seorang yang menarik perhatiannya supaya suka dengan dia, maka dia pasang sihir pengasih pada perempuan atau lelaki itu, supaya perempuan atau lelaki itu tertarik kepada dirinya. So it's wrong. Dia menggunakan memuja syaitan dan juga memuja jin dalam proses memuja bintang lah segala macam, dalam proses untuk menjayakan sihirnya itu. Begitu juga sihir pemisah. Sihir pemisah ini biasanya dia akan untuk manfaatkan dirinya, ataupun dia boleh buat untuk orang lain. Misalnya si A ingin berpisah daripada si B, tetapi B tidak mau. Ini selalunya lah begitu. Maka A pun pasang sihir pemisah untuk dirinya sendiri. Dia minta tukang sihir si C ini sebagai contoh untuk pasangkan sihir pemisah antara mereka, ataupun atas sebab dengki, orang lain dengki kepada pasangan suami isteri ini, maka dia minta kepada tukang sihir untuk pecah belahkan rumah tangga mereka. Dan yang berlaku dengan bantuan ahli sihir itu, bercerailah, ya, pasangan suami istri yang asalnya hidup rukun dan juga bahagia. So sihir ini itulah tidak membawakan apa-apa manfaat sebenarnya. Dia hanyalah manfaat duniawi, tetapi pada akhiratnya, ukhrawinya, dia sudah kosong les. Kenapa kosong? Karena dia memuja syaitan, memuja jin, memuja bintang-bintang untuk mendapatkan manfaat yang dia mahukan itu sihir. Jadi Allah SWT berfirman dalam Al-Quran berkenaan tentang sihir ini, tentang dua orang malaikat, ataupun dua malaikat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat di Babil, ya, ataupun sekarang kita fahami ataupun lebih popular dengan nama Babylon. Ada dua malaikat yang dinamakan sebagai Harut dan juga Marut. Harut dan juga Marut. Maka kedua malaikat ini diturunkan kepada masyarakat Babylon itu dengan tujuan untuk mengajarkan mereka ilmu sihir sebagai ujian bagi masyarakat di Babylon itu. Dan dua orang malaikat ini yang diutuskan oleh Allah SWT khusus sebagai ujian, telah warning kepada orang-orang yang belajar sihir ini, bahawa kamu apabila kamu belajar sihir, berarti kamu akan mensyirikkan Allah, kamu akan tidak mendapatkan kejayaan di akhirat kelak, kamu akan masuk neraka. Diorang sudah dibagi tahu. So orang-orang yang terpedaya, yang betul-betul mahu mempelajari sihir, mau belajar untuk terbang lah, mau belajar untuk itu dan ini, menjadi kaya, mau mendapatkan pengaruh, mau belajar memisahkan pasangan suami istri, ataupun merapatkan dua orang pasangan. Itulah dua sihir yang kita akan bahaskan pada malam ini. Diajarkan dengan syarat itu, kamu akan masuk neraka di hari akhirat kelak. Maka orang-orang di Babylon yang mempelajari sihir itu pun mempelajari sihir daripada Harut dan juga Marut ini. So yang berlaku begitulah seperti mana yang direkam oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Walaqad alimu la man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq.
mereka telah tahu, ini orang-orang di Babylon itu yang mempelajari sihir, laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Diorang sudah tahu bahawa di akhirat itu mereka tidak akan mendapat satu apapun bahagian di hari akhirat. Ini diorang tidak akan dapat masuk syurga, begitulah. Ya. Wala bi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan amat buruklah, kata Allah SWT, apa yang mereka telah jualkan diri mereka untuknya, ini untuk sihir itu, kiranya kalau mereka mengetahui. Kalau mereka mengetahui, mereka mengetahui bahawa kehidupan di akhirat itu kekal abadi dan kehidupan di dunia ini hanya sementara. Tapi begitulah, manusia didorong oleh hawa nafsu. Dia ingin menjadi orang yang paling power. Ini antara sebab untuk mempelajari sihir. Dia ingin rasa ada kuasa. Dia mahu menguasai orang lain ataupun mahu mengawal orang lain. Mahu memiliki kesaktian. Mahu memiliki mahu memiliki kelebihan atas orang lain, maka dia menjual masa depannya, akhiratnya, kebolehannya ataupun tiketnya untuk masuk syurga itu dijual untuk mempelajari sihir ini. Maka demikianlah ya yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ujian kepada orang di Babylon itu. Mereka pun belajar sihir dan mereka telah buat macam-macam keajaiban di dunia ini. Tapi di akhirah, ma lahu fil akhirati min khalaq. Diorang tidak akan mendapat satu apapun bahagian di akhirat kelak. Bahagian yang baik ini masuk syurga itu. Dan di antara sihir yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, ini yang mereka pelajari, itu adalah sihir yang kita sebutkan, as-sarfu. As-sarfu, shunu as-sarf? Apa maksud as-sarfu? As-sarfu ini berasal dari perkataan sarafa. Sarafa ini mengalihkan. Mengalihkan yang dimaksudkan sini ialah mengalihkan perasaan seseorang daripada menyukai kepada membenci. Dan juga al-atfu, lawannya al-atfu berasal daripada perkataan atafa, bererti menyesuaikan atau menyemikan. Maka sihir al-atfu ini yang kita fahami di dalam bahasa Malaysia sebagai sihir pengasih, begitulah ya, sihir pengasih. Dan setiap bangsa itu ada jenis-jenis sihirnya yang tersendiri. Kalau kita di Malaysia, di dunia alam Melayu inilah saya tidak tahu di tempat lain, tapi kalau di Sabah sebagai contoh, kami pula, saya tidak berbangga dengan sihir ini, tapi sebagai reference, ada sihir yang di mana sihir itu menggunakan minyak dan juga minyak itu dicampur dengan kayu yang dipanggil sejenis kayu yang untuk sihir itulah mereka panggil minyak itu minyak balabak. Ini popular lah kalau kita sebut di Malaysia, di Sabah ini kan. Tahu lah orang-orang biasanya mengumpat musim-musim perkahwinan. Ini bila tidak nampak sepadan antara si mempelai lelaki dan juga perempuan itu, dikatakanlah bahawa pasangan lelaki yang menggunakan minyak balabak untuk mendapatkan ini untuk dan juga pugai. Pugai memugai pasangan istrinya itu untuk mendapatkan untuk sihir pengasih itulah, ataupun dalam bahasa Arabnya al-atfu. Kalau kita di dunia Nusantara ini dengan sihir yang tersendiri, di dunia Arab pun juga ada sihir itu, al-atfu itu, di mana pergilah ke mana pergilah ke mana-mana adalah tukang-tukang sihirnya itu yang digelar sekarang ini. Kalau saya tidak cadangkan sahabat-sahabat untuk search, tapi bolehlah tengok
Kalau you search di Instagram Ashabur Ruhaniyat ataupun Ustadzul Ruhaniyat, diorang kata rohaniyat, dia rohaniyat tapi hakikatnya bukan rohaniyat, dia sihir. Dia ajarlah tulisan tulisan wafaq, dia ajarlah tulisan huruf-huruf tertentu, dia untuk katanya supaya pengasih dan juga pengikat ini al-atfu itu. Begitu juga as-sarfu, dalam orang yang sama juga yang mengajarkan as-sarfu ataupun memisahkan antara pasangan yang telah yang asalnya baik tapi dipisahkan begitu. Dan itu itu haram, haram. Seperti mana Allah SWT telah ingatkan di dalam Al-Quran itu berulang kali sebenarnya. Tadi baru kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Begitu juga di dalam surah yang sama Allah SWT mengingatkan kepada kita orang Islam untuk tidak percaya dengan dakwaan orang Yahudi. Di dalam masyarakat Yahudi, sihir itu menjadi satu kebiasaan. Atas dakwaan apa? Atas dakwaan kononnya Nabi Sulaiman alaihi salam telah mengajarkan sihir dan juga menulis buku-buku sihir dan juga meninggalkan buku sihir di bawah takhta baginda di Palestine, di Haikal Sulaimani ataupun the Temple of Solomon itu. Mereka menyangka bahawa itulah buku-buku sihir yang mereka jumpa di bawah kerusi ataupun takhta Nabi Sulaiman itu sebagai peninggalan ataupun turas ilmiah yang ditinggalkan oleh Nabi Sulaiman. Tapi sebenarnya tidak. Dan kefahaman ini berterusan di dalam masyarakat Yahudi, sehingga bintang yang segi 6 itu dinamakan sebagai Seal of Solomon ataupun Khatam Sulaiman. Khatam Sulaiman dalam bahasa Arab ataupun cap mohor Sulaiman. Kononnya dengan simbol itu seseorang boleh mengawal jin, mengawal syaitan dan seumpamanya. Sedangkan itu hakikatnya Allah SWT sebut dalam Al-Quran bahawa Sulaiman tidak pernah mengajarkan orang-orang Yahudi sihir. Itu adalah dakwaan. Mereka menipu, mereka meletakkan selepas kewafatan baginda, mereka meletakkan di bawah takhta Nabi Sulaiman itu buku-buku sihir dan mendakwa kepada orang ramai, ini bangsa Yahudi yang ada di Palestin pada ketika itu, bahawa Nabi Sulaiman yang mensyariatkan sihir, sedangkan yang ajaran yang dibawakan oleh Nabi Sulaiman itu adalah ajaran tauhid. Ajaran tauhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita kena kita sebagai orang Islam, kita sayang dengan Nabi Sulaiman ini, dan juga kita yakin bahawa Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir, sebab antara prerequisite untuk sihir itu ialah syirik. Thus menjadi kebiasaan dalam masyarakat Yahudi untuk mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sihir ini, dan diamalkan oleh rabai-rabai mereka sendiri, walaupun mereka pada zahirnya mendakwa bahawa mereka itu adalah monotheis, mengamalkan tauhid lah kononnya, tapi pada masa sama mereka menghalalkan sihir. So macam mana tauhid dan juga sihir itu boleh bercantum dan juga boleh bergabung? Kalau kita tengok Kristian, dalam keadaan dia berakidah tathlith, Trinity itu, dia orang pun melawan sihir. Jadi yang ada pada Yahudi ni apa? Dan Yahudi ni juga dorang antara kekurangan ataupun penyelewengan mereka ialah konsep syaitan itu di dalam agama Yahudi yang sekarang ini, yang muharraf, yang telah diubah suai, ditukar-tukar. Konsep syaitan di dalam agama mereka itu sangat kabur. Maka syaitan itu kononnya boleh di conjure, boleh diseru dan dengan sihir tadi itulah, dan juga boleh diminta bantuan daripada segala macam syaitan ini. Sedangkan
di dalam Islam, ajaran tauhid yang hakiki, apa-apa saja bentuk meminta bantuan daripada si mati dan juga itu bukan daripada tauhid, itu bertentangan dengan tauhid, bahkan termasuk daripada syirik. Karena yang si mati dia telah mati, dia tidak boleh lagi mengubah apa-apa sebenarnya. Ya, dia tidak boleh lagi memberikan manfaat kepada yang hidup. Tetapi inilah orang-orang yang tukang sihir ini, mereka memanggil jin mana entah, syaitan mana entah, menyerupai orang si mati, dan muncullah kononnya di depan mata orang yang menyihir itu. So itu jelas-jelas penipuan kepada diri sendiri sebenarnya. Dan juga itulah Allah sifatkan jin di dalam surah Al-Jin itu, bahawa mereka ini fazaduhum rahaqa. Apabila mereka ini disembah dan juga dipuja, maka bertambah-tambahlah kezaliman dan juga ketakutan yang mereka tanamkan di dalam diri para pemuja mereka. Itulah cara jin dan juga syaitan mengikat manusia sebenarnya. Mereka menyelewengkan manusia dengan rasa takut itu. Kamu buat begini, jaga. Sedangkan yang wajar untuk kita takuti itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala satu-satunya yang kita takuti dengan takut yang mengagungkan Allah. Ya, kita takut, maka kerana kita takut itu kita memuja dan kita sembahyang, kita jaga puasa kita jaga diri kita daripada dosa. Itu cara kita menzahirkan rasa al-khauf kita. Tapi bila mana ini dipindahkan kepada syaitan, dia takut dengan syaitan, maka dia pun memuja syaitan, maka berarti syirik. Dia menyamakan Allah SWT dengan syaitan dan juga jin itu. Maka haram ya perbuatan ini. Ini secara umumlah sihir. Ya, apatah lagi orang yang menggunakan pugai, orang yang menggunakan bala bakteri, orang yang menggunakan sihir pengasih, sihir perindu lah, bulu perindu, mereka yang orang yang menggunakan sihir pemisah, segala minyak dagu lah, apalah. Ini semua sihir yang dilarang oleh Islam dan juga diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh sama sekali untuk kita mengamalkan ataupun kita minta orang lain buatkan sihir untuk kita. Ya. Okey. Seterusnya Allah SWT juga berfirman di dalam Al-Quran, yu'minu, tentang orang-orang kafir ini, yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Ini firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa ayat 50 ya, boleh tengok terjemahannya, yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka ini beriman, ini orang-orang yang penyihir dan juga kufur dan juga syirik ini, mereka beriman dengan al-jibt dan juga beriman dengan taghut. Nanti kita jelaskan apakah maksud jibt dan taghut. Dan mereka berkata kepada orang-orang yang kafir, haula ahda minal ladzina amanu sabila, bahawa orang-orang kafir itu lebih tepat jalan hidupnya berbanding daripada orang-orang yang beriman. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu telah mentafsirkan ayat ini, especially kalimat al-jibt dan juga taghut itu ya, al-jibt wa taghut. Al-jibt kata Sayyidina Umar as-sihr, at-taghut as-syaitan. yakni orang-orang yang bermasalah akidahnya ini mereka beriman dengan sihir. Yu'minuna bil jibti, yakni yu'minuna bis sihri, mereka beriman dengan sihir. Wa yu'minuna bit taghut, mereka beriman juga dengan taghut, yakni yu'minuna bis syaitan, mereka beriman dengan syaitan. Na'udzubillah ta'ala, mereka meminta bantuan daripada syaitan itu, mereka mengharapkan syaitan itu memberikan pelindungan, mereka mengharapkan syaitan itu memberikan mereka keberkatan hidup. Benda yang kita minta daripada Allah SWT, mereka minta daripada syaitan. Inilah adat dan juga kebiasaan orang-orang yang penyihir ini. Dan ayat yang sama juga, ini perkataan yang sama, at-taghut, ditafsirkan juga oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, Jabir
At-Tawaghit, qala Jabir, Tawaghit, Jabir berkata bahawa taghut itu kuhan. Kuhan ini para bukan para pendeta mereka ini. Kuhan ini orang-orang yang penilik nasib. Kuhan ini penilik nasib. Mereka yang tanzilu alaihim syayatin fi kulli hayyin wahidun. Maka kuhan tanzilu alaihim syayatin, setiap penilik nasib dan juga para penyihir yang di mana syaitan ini datang kepada mereka. Kalau kita dalam bahasa kita boleh namakan mereka ni mbak dukun, kita namakan mereka ni pawang, bomoh dan seumpamanya. Di mana syaitan itu akan datang bertenggek kepada mereka ini dan juga membisikkan dan juga mengajarkan ilmu-ilmu yang syirik itu, mengajarkan menyembah syaitan itu sendiri, cara-cara memuja syaitan, perlu sembelih itu, sembelih ini untuk syaitan, bukan untuk Allah SWT. Itu jelas syirik. Mengajar mereka mengajar para penyihir dan juga para penilik nasib ini akan cara untuk mendapatkan manfaat yang mereka mahukan, tulisan-tulisan yang akan membantu menguatkan sihir mereka diajarkan begitu. Dan kata Jabir ini menarik fi kulli hayyin wahid, pada setiap hayy, itu hayy yang dimaksud sini ialah macam kampung, kampung ataupun macam pekan kecil, ada satu syaitan ini. Berarti ini tafsiran daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia kata bahawa setiap tempat di dunia ini, setiap kampung atau setiap daerah mesti akan ada syaitannya yang menunggu para penyihir ini untuk menyeru dan juga memanggil mereka. Berarti tidak boleh dia main-main lah urusan ini, urusan sihir ini merosakkan, sebab mereka syaitan-syaitan ini memang tugasnya untuk menyesatkan manusia. So dorang seakan-akan ada station lah kan, station, dan dia akan pergi ke dia stay di satu tempat itu, stationnya kampung A sebagai contoh. Maka si syaitan A, station dia di kampung A, dan apabila munculnya tukang sihir di kampung A itu, maka dia pun mendekatkanlah dirinya dengan tukang sihir ini. Maka dengan itu tugas si syaitan ini menyesatkan manusia dan juga menyesatkan orang di kampung itu dengan sihir pun berlaku. Maka wajib kita sama-sama beringat-ingat tentang mudarat sihir ini. Sihir tidak mudaratnya tidak hanya pada penyihir itu. Mudaratnya juga akan berpindah kepada orang yang meminta disihirkan untuknya. Macam dalam kes orang yang dengki, dia tidak mau bekas girlfriendnya dengan suaminya, sebagai contoh lah, kita andaikan macam sinetron gitu. Dramanya begitulah. Dan hal ini walaupun orang kata a very dramatic way of the real concern, tapi it's true, it's happening. It happened, dia berlaku di dalam masyarakat kita, di mana contohnya saya bawa contoh yang banyak tadi tapi ini yang case yang real, di mana seorang pasangan A dengan B sebagai contoh, pasangan couple lah ni, si perempuan dikahwinkan dengan lelaki lain. So bekas boyfriend ini dia tidak puas hati, dia buat, dia pergilah jumpa mbak dukun, dia jumpalah pawang, dia jumpalah ustaz. Ustaz dia pakai kopiah, pakai songkok, tapi sebenarnya tukang sihir. Dia guna nama ustaz, haji lah apalah, tapi tukang sihir. Dan ini berbahaya sekali. Maka dia minta daripada si tukang sihir ini
even daripada yang dinamakan sebagai ustaz itu, dia minta daripada tukang sihir ini untuk memisahkan antara bekas girlfriendnya ini yang sudah menjadi isteri orang dengan suaminya. Sihir pemisah. Lalu diambillah rambut kah, diambillah bekas gambar kah, sebagai contoh ya. Gambar apatah lagi sekarang ni dengan media sosial, gambar itu senang untuk dapat ya. Download dan print dan serahlah kepada tukang sihir itu, dia akan buatlah, dia akan panggillah syaitan-syaitannya untuk memutuskan hubungan antara menghuru-harakan perkahwinan yang telah halal itu ya, kerana kedengkian si bekas boyfriend ini. Si boyfriend inilah ya, dia tidak puas hati girlfriend dia dikahwinkan, maka dia pun buat huru-hara. Dia ini walaupun bukan dia yang menyihirkan, tapi dia minta untuk orang menyihir untuk dirinya, wakil untuk dirinya. Maka dia pun mendapat dosa besar ini, bahkan dihukum oleh sebagian ulama sebagai kafir. Dia sudah jatuh kafir. Lesh, kerana dia yakin bahawa sihir itu boleh memberi mudarat selain daripada Allah SWT. Syirik. Dia sudah syirik di situ. Dia yakin dan memuja, dan dia akan follow lah segala macam tuntutan daripada bomoh itu, pengeras dan seumpamanya, ayam hitam ke, kambing hitam ke, segala apalah kain-kain untuk sembahan ataupun untuk pemujaan dinamakan sebagai pengeras. Itu budaya kita ya, kita suka memaniskan benda-benda yang syirik dan juga bermasalah ini. Asalnya dia bukan pengeras. Ya, pengeras ini pengeras untuk apa? Keras apa? Apa yang keras? Kalau kita fikir balik, dia sebenarnya ada alat pemujaan itu. Alat pemujaan. Basically. Tidak perlulah kita sugarcoat konsep pengeras lah, ustaz haji lah yang sebenarnya tukang sihir ya, maha guru pawang lah, maha guru bomoh dan sebagainya itu. Tidak perlu untuk kita sugarcoat. Sihir itu sihir, jelas sihir. Maka orang ini kerana dia telah meminta untuk disihirkan untuk dirinya, maka dia pun mendapat dosa besar, dan menurut sebagian ulama dia itu sudah jatuh kafir, sama macam tukang sihir itu tadi. Tukang sihir itu apatah lagi ya, dia yang menyembah syaitan itu, meminta segala apa yang dia mahukan daripada syaitan ataupun jinnya, maka dia sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang yang orang kata tidak perlu kita tanya lah dia itu beriman atau tidak. Walaupun dia pada zahirnya sembahyang, dia pada zahirnya puasa, dia pada zahirnya rajin bersedekah, tapi kalau dia tetap menggunakan sihir ataupun meminta untuk disihirkan, na'udzubillah, dia sudah masuk di dalam al-wa'id ataupun ancaman keras daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia tidak akan mendapat apapun bahagian di hari akhirat kelak. Ini tidak akan dapat syurga lah di hari akhirat kelak. Orang lain semua masuk syurga, kau gara-gara satu kali kau minta sihir daripada tukang sihir ini untuk menghancurkan keluarga orang lain, instead of redha dan juga pasrah dengan takdir Allah SWT, maka kerana itu engkau masuk neraka. Bahkan apabila jatuh kafir, apatah lagi dia akan kekal na'udzubillah di dalam neraka itu. So diriwayatkan daripada hadis yang sahih ya, diriwayatkan daripada Abu Hurairah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan juga di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim ya, muttafaq alaih hadis ini. Berarti hadis ini di antara hadis yang min a'la darajati sihah, di antara hadis yang tertinggi darjah kesahihannya ya. Hadis ini bukannya semuanya zon ya. Hadis ini kalaulah cukup penanda-penandanya, dia sudah akan menyampaikan kita kepada martabat yakin. Kita
yakin dengan kesahihan maklumat itu. Maka dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, menurut kajian para ulama, apabila hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, maka dia disepakati secara umumnya sebagai hadis yang sahih dan juga yang benar disabdakan oleh Rasulullah SAW, bukan semata-mata zon yang prasangka biasa-biasa itu. Ya, ini satu literasi hadis yang kita kena faham lah. Apabila disebutkan hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim, dan memang betul ada di dalam Bukhari dan juga Muslim, kita kena yakin secara i'tiqad dan juga kita beramal sesuai dengannya. Okey. So diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Ini hadis yang sangat masyhur. Jauhilah, kata Rasulullah SAW, jauhilah 7 perkara yang memusnahkan. Al-mubiqat. Ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Mereka pun bertanya, apakah ia wahai Rasulullah? Apakah benda yang 7 ini wahai Rasulullah? Qala asyirku billah. Ini baginda kemudiannya menyenaraikan apakah 7 perkara itu. Pertama, asyirku billah was-sihir. Pertama, ya syirik kepada Allah SWT dengan apa cara pun, dan juga as-sihir. Sihir, ini mensihir. Sihir itu telah sama ada dia itu sebagai seorang tukang sihir ataupun orang yang meminta untuk disihirkan untuknya, maka pun termasuk daripada orang yang telah melakukan al-mubiqat ini atau muhlikat, yang dosa besar inilah, ya. Kemudian qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Ini membunuh jiwa, membunuh manusia melainkan yang telah diharamkan oleh Allah SWT, melainkan dengan cara yang benar. Ini sama dengan qisas ataupun hudud rejam sebagai contoh, ya. Wa aklur riba. Ini pun yang keempat, aklur riba, memakan riba. Dosa besar makan riba. Jangan main-main dosa riba ini. Ramai daripada kita yang memandang ringan soal riba ini sampai ke tahap apa? Sampai ke tahap ini baru-baru ni viral, bukan viral macam apa? Viral, orang saya sharekan di Twitter tentang bahawa Shopee Pay Later, Shopee Pay Later itu adalah akad riba sebenarnya, akad riba, kerana dia dalam konsep riba ada dinamakan sebagai riba nasa. Ya, kita ambil bunga, ini orang itulah mengambil bunga kerana berhutang, maka itu tidak boleh. Apa-apa saja bentuk bunga yang namanya bunga lah. Ya, itulah satu lagi isu orang Melayu ni, kenapa dia sugar coat bunga itu adalah riba, tidak perlulah disebut sebagai bunga, ya. Janganlah disebut sebagai bunga, itu adalah riba, harta yang haram. Tapi kenapa mau dimaniskan dengan nama bunga itu? So makan riba ataupun makan bunga itu haram. Wa akil malil yatim, yang kelima, memakan harta anak yatim pun haram. Wa tawalli yaum az-zahfi, dan mundur ketika dua pasukan tengah bertembung, itu tawalli yaum az-zahf, mundur ketika pasukan muslimin mujahidin sudah masuk ke dalam perang, berdepan dengan orang-orang yang musyrikin ataupun orang kafir, masalah musuh lah, ya. Lalu si A ni mundur sebagai contoh, maka tawalli yaum az-zahf, kita mundur waktu itu, termasuk daripada dosa besar, sab'ul mubiqat. Dan yang terakhir daripada sab'ul mubiqat ini, 7 perkara yang merosakkan, apa dia? Qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Qadhaf, kita menuduh perempuan yang muhsanat, yang bujang ataupun yang perawan, yang beriman, sebagai penzina, na'udzubillah. Maka tidak boleh, ya, 7 perkara ini tidak boleh. Dan dinyatakan kedua itu sihir, yang menimbulkan persoalan kita, kenapakah Rasulullah SAW menyebut asyirku billah was sihir?
Rasulullah bezakan antara syirik dan juga sihir. Ini bila mana diasingkan sesuatu poin itu, sedangkan sihir itu syirik. Kenapa sihir itu haram? Karena ada unsur syirik di dalamnya. Rasulullah pisahkan itu. Kenapa? Sebab ingin menjelaskan kepentingan ataupun menegaskan bahawa benda yang paling syirik itu banyak ya, banyak bentuk dan juga banyak cara. Menyembah batu, menyembah berhala dan sebagainya, itu salah satu daripada bentuk syirik. Sihir juga salah satu daripada bentuk syirik, tetapi ramai yang tidak tahu. Bahkan sangat penting untuk ditekankan dalam masyarakat masyarakat Arab pada ketika itu, kerana sihir itu berlaku secara berleluasa dalam dalam masyarakat Arab, bahkan masyarakat Arab Quraisy sendiri. Maka Rasulullah mengkhususkan menyebutkan sihir itu ini disebut dalam ilmu balaghah sebagai zikrul khas ba'dal am. Kita menyebutkan satu perkara yang khusus selepas perkara yang umum. Asyirku billah perkara umum. Ya, syirik kepada Allah itu adalah dosa besar. Ya, of course dosa besar, tapi dia umum. Sihir itu perkara yang lebih khusus. Daripadanya, apakah faedahnya? Macam kita katakan tadi, dia untuk tanbih atau untuk menegaskan makna dosa besar itu sihir. Wajar dan sangat-sangat wajiblah untuk kita jauhi. Dan yang serupa dengannya ialah di dalam surah Al-Qadar. Kalau kita tengok dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu ruh fiha. Allah SWT sebut pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun, warruh. Ruh ini ditafsirkan oleh para ulama sebagai malaikat Jibril. So kenapa diasingkan antara dua benda ataupun dua maklumat ini? Tidakkah membadai kalau Allah SWT sebut tanazzalul malaikah saja, maka berarti malaikat Jibril turun sekali kan, tidak perlu diasingkan. Tetapi Allah SWT ingin menjelaskan kepada kita dan juga kepada Rasulullah SAW bahawa malam Al-Qadar itu malam yang sangat-sangat mulia, kerana malaikat dan khususnya Jibril akan turun sekali. Sebab Jibril ini diketahui sebagai ketua para malaikat kan. Berarti bila mana ketua turun, berarti malam itu ketua para malaikat turun, berarti malam itu sangat-sangat mulia lah. Begitu. Maka begitulah juga kesnya di dalam bila mana Rasulullah SAW sebut syirku billah was sihir, zikrul khas ba'dal am. Faedahnya apa? Untuk menegaskan menegaskan si sihir ini. Sihir ini betapa wajib untuk kita jauhi, dan juga ia telah merosakkan al-muhlikat ya. Dia telah merosakkan masyarakat, dia telah merosakkan rumah tangga. Walaupun orang kata zahir al-atfu itu kan, orang boleh berhujah al-atfu ini sihir pengasih. Apa mudaratnya Ustaz? Apa mudaratnya di dalam saya mau memasang saya mau mengorat daripada saya mengorat, saya gunakan sihir untuk menyingkatkan masa saya untuk mendapatkan orang yang saya mau untuk mendapatkan perempuan yang saya mau. Maka saya gunakan minyak pengasih, balabak, pugai dan seumpamanya. Apa mudaratnya? Mudaratnya ialah dikongsi dalam semua bentuk sihir ini. Mudaratnya apa? Mudaratnya ialah engkau menggunakan syaitan. Engkau memuja syaitan untuk mendapatkan minyak itu dan juga untuk mendapatkan manfaatnya. Kalau minyak daripada kayu sebagai contoh, minyak masak lah sebagai contoh. Minyak masak boleh dijadikan sebagai pukai, boleh. Dengan syarat, apa yang membezakan minyak masak dengan minyak pugai itu? Kalau kita mau tanya lah, apa beza minyak masak dan minyak pugai itu? Bezanya, satu minyak digunakan untuk masak, satu minyak itu digunakan untuk
dengan memuja syaitan supaya ada manfaat-manfaatnya itu. Itu masalahnya. Bukan masalahnya kau pergi mengorat ke tidak mengorat. No, that's not. Mengorat tu isu lain lah ya. Tapi ini kononnya kau ingin singkatkan uh, singkatkan masa untuk mendapatkan orang yang kau mau dengan menggunakan minyak pengasih, menggunakan segala sihir, wafak pengasih lah, batu-batu lah, kristal itu dan ini untuk mendapatkan orang yang kau mau. Astrologi lah, baca astrologi, baca feng shui dan sebagainya. Segala benda-benda itu memanfaatkan syaitan ya. Kamu pada masa yang sama kamu menggunakan syaitan itu, kamu yakin dengan kuasa syaitan boleh mencepatkan hubungan kamu dengan orang yang kamu mau itu. Tapi begitulah aturan Allah SWT. Kalau Allah mau benda yang cepat itu, dia akan atur. Jadi cepatlah dia. Kalau sudah jodoh tidak akan kemana, orang kata kan. Orang pepatah Melayu, ada satu pepatah Melayu yang sangat cantik lah ya, berkenaan tentang jodoh ini. Ikan di laut kan, asam di darat, di dalam belanga bertemu juga. What does that mean? Jodoh ni kalau Allah SWT sudah atur, tidak perlu untuk kita sampai guna pugai, guna sihir ini. Walaupun sihir al-atfu itu zahirnya nampak baik, tapi kamu menyembah syaitan untuk mendapatkan al-atfu itu, untuk mendapatkan pengasih itu. So sihir pengasih ini dia bukan tidak hanya terhad kepada untuk mendapatkan bakal istri atau bakal suami yang kita mahukan itu, tapi juga sihir pengasih dalam melariskan perniagaan. Ini pun jadi isu juga ya. Di bekas-bekas duit itu dia akan diletaklah percaan kain kah, minyak kah, botol minyak kecil begini, letak di situ. Apa poinnya? Bukannya mewangikan duit itu kan. Kalau fikir balik, dia bukan mewangikan duit itu, tapi diletak di situ kononnya supaya duit beranak, supaya duit itu orang akan datang lagi. Sihir lah, dia menyihir duit itu. Haram. Sebab apa? Itulah. Walaupun pada zahirnya kononnya dia menguntungkan si orang yang menjual menggunakan pelaris itu, menguntungkan, ini manfaat, nanti saya akan sedekah kepada orang, saya akan belanja anak yatim, saya akan itu dan ini buat amal. Tapi caranya salah. Kamu menyembah syaitan untuk dapatkan duit itu, memuja syaitan yang dinamakan sebagai pengeras. Itu macam saya katakan tadi lah, why sugarcoat this thing? Tidak perlu kita memanis-maniskan benda yang haram ini. Itu alat, gantilah nama pengeras itu sebagai alat pemujaan syaitan. Very simple. Tapi orang kita itulah, bila mana kita tegur begini, dikatakan budaya, kita kena jaga budaya, identiti kita. What's the point? Benda ini bertentangan dengan agama ya. Adat bersendi di kitabullah kan, seperti mana adat pepatih itu disebutkan. Adat kita mana yang betul harus bersendi, harus bersandarkan kepada Al-Quran ini. Mana-mana adat yang fasid itu kita kena bongkar dan juga kena perbaiki dan kena buanglah unsur-unsur yang tidak baik ini. Macam tadi istilah bunga itu, kenapa dimaniskan? Itu riba. Kenapa dimaniskan dengan nama bunga? Tuh. Okey. Sihir ini wajib kita jauhi sebab dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang bila mana kita tanya, buatlah satu questionnaire, tanya kepada orang-orang di kampung. Tanya kepada orang-orang yang pernah terjebak dengan sihir ini. Dia tidak akan tahu. Dia kata saya pergi ke ustaz itu, katanya ustaz itu untuk mendapatkan minyak pengasih ini kena bayar maharnya. Maharnya RM50 ataupun RM300 sebagai contoh. Shlon, mahar tu apa? Ini satu lagi lah usaha untuk mengislamkan ya, menghalalkan yang haram ini. Dia kata dia jual minyak pengasih dengan mahar. Dia jual segala macam tulisan, contengan-contengan huruf-huruf yang tertentu itu katanya dengan mahar.
Ini biasanya inilah para penunggang agama, ustaz-ustaz palsu ini, para penyihir ini, tapi bertopengkan dengan topeng ustaz. Dia penjual lah, jual tangkal lah, jual segala macam sihirnya, ilmunya, khadamnya, jinnya. Dia katakan ini dengan mahar. Itulah ya. Syaitan itu tugasnya bukan saja menyesatkan, tetapi dia memperindahkan benda-benda yang sesat ini. Ya, dia dijual kononnya dengan mahar ini. Benar jelas syirik. Kenapa perlu dimaniskan dengan nama mahar? Walaupun yang menjual itu memakai kopiah, memakai serban sebagai contoh, tapi kalau dijual minyak pengasih dengan mahar 300, tidakkah itu syirik? Itu jelas syirik. Mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jual kulit binatang lah, jual kemaluan binatang lah sebagai contoh untuk menjadi ubat kuat. Benda yang tidak masuk akal kita, kan? Apakah manfaat kulit binatang itu? Apakah manfaat kemaluan binatang itu untuk kesehatan atau perlindungan manusia sebagai contoh? Tidak jelas, kan? Tidak jelas. Bahkan dibeli dengan harga mahal, kononnya sebagai pengeras, yang pada hakikatnya itu adalah bayaran untuk dia memuja syaitannya itu. Dan ada satu ilmu yang ini cerita pasal ilmu-ilmu ni seronok ya, sebab kita di Nusantara ni masih banyak lagi ilmu-ilmu sihirnya yang belum dikupas dengan baik, dan juga dinilai menurut perspektif Islam yang betul. Contohnya ilmu cula tupai. Ini satu lagi, ilmu cula tupai, di mana ilmu ini kononnya untuk menguatkan batin lelaki. Dengan cara di mana si orang yang menggunakan ilmu cula tupai itu, dia akan diberi kemaluan tupai, dan dia akan dia akan bukan makan ya, dia akan menjilat kemaluan tupai itu sebelum melakukan hubungan suami istri, dan juga membayarlah mahar kepada orang yang menjual kemaluan tupai itu, yang kering, dikeringkan, bukan yang basah ya, dia yang telah dikeringkan. Ya, maka bayaran itu sebenarnya bayaran untuk pemujaan syaitan pada kemaluan tupai itu. Maka jadilah bila mana dijilat, jadilah kononnya dia punya bukan kebatinan dia punya kekuatan batin itu jadi kuat. Kenapa jadi kuat? Sebab dibantu oleh syaitan tadi. Dia sudah bayar 300, dengan 300 itulah tukang sihir itu tadi membaca-baca dan juga mengikat khadam, mengikat jin pada kemaluan tupai itu, supaya bila mana ingin bersetubuh, jin ataupun syaitan itu akan membantu si orang ini untuk memberikan dia taqah ataupun tenaga luar biasa. Syirik, haram. Macam lagi lah. Kalau kita pergi ke Indonesia, kalau kita di Malaysia kita ada istilah toyol. Kalau kita pergi ke Indonesia ada istilah babi ngepet. Ya, babi ngepet di mana orang adalah orang kononnya mengamalkan babi ngepet ini, dia akan berubah menjadi babi di malam hari, and then dia akan merayaplah di kampung, di ini seluruh kampung itulah mencuri duit. Babi ngepet. Tapi itu lari pula ya. Tapi dia sihir lah, sihir. So balik kepada poin asal kita, dua ini, sihir pemisah dan juga sihir pengasih ini, dengan segala macam tujuannya ya, pemisah ini. Begitu juga pemisah ini kita boleh fahami sebagai sihir yang merosakkan perniagaan orang. Kalau macam tadi sihir pengasih ini juga digunakan untuk melariskan perniagaan. Sihir pemisah ini digunakan untuk menghancurkan perniagaan orang lain. Sebagai contoh ini menanam segala macam tengkorak lah, menanam patung lah di hadapan kedai, si orang yang didengki itu.
membaca-baca pada menyembur pada makanan yang telah dijual, dan ini berlaku bahkan secara berleluasa walaupun namanya di kedai makanan Islam. Nah, itu satu perkara yang kita kita sangat-sangat kesali lah, ya. Dan wajar untuk dibanteras, ya, pengamalan ini. Kalau mungkin orang tua susah untuk kita tegur, tetapi paling tidak anak-anak muda, ya, anak-anak muda untuk kita ingatkan bahawa apa saja bentuk sihir yang beranak pinak ataupun yang menjadi cabang daripada as-sarful atf dan juga segala macam sihir yang lain yang di mana meminta bantuan jin, syaitan untuk menyelesaikan sesuatu kemahuan, itu adalah haram dan juga syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana meminta bantuan daripada jin dan juga syaitan. Bukan setakat meminta bantuan biasa. Of course, di balik itu ada pemujaan-pemujaan yang perlu dibuat. Sebab itulah dibayar dengan harga yang sekian dan sekian untuk katanya mendapatkan ataupun mengeras, untuk sebagai pengerasnya. Tapi dia bukan pengeras, pada hakikatnya itulah pemujaan itu. Okey, jadi seterusnya, kalaulah di dalam sebuah negara yang mengamalkan hukum Islam, apakah hukuman bagi orang yang mengamalkan sihir ini? Penyihir, tukang sihir itu secara khususnya, dan juga orang yang minta disihirkan, mereka boleh dihukum bunuh. Hukum bunuh sebagai hudud. Sebagai hudud, yakni dia tidak boleh ditoleransi. Maksudnya kalau macam qisas, kan, qisas itu boleh diampunkan kalau sabitlah dia telah membunuh seseorang dengan sihirnya. Tetapi ini mahalul khilaf. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan sihir ini, penyihir itu dibunuh secara hudud. Ada yang mengatakan penyihir itu dibunuh secara qisas kalau sabit dia telah membunuh dengan sihirnya. Tetapi yang diamalkan oleh para sahabat ialah, dan juga dinyatakan oleh Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Rasulullah SAW, beliau telah berfatwa bahawa haddus sahir darbatun bis sayfi, rawahu Tirmizi. Haddus sahir darbatun bis sayfi, hudud bagi penyihir ini ialah dipenggal kepalanya dengan pedang. Darbah bis sayf, yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan juga dikatakan oleh Tirmizi sebagai hadis yang sahih, yang dikatakan oleh Tirmizi sebagai sahih, sebagai hadis yang mauquf. Mauquf yakni hadis yang tidak disandarkan kepada Rasulullah, tapi disandarkan kepada Jundub, itu sahabat Rasulullah SAW itu. Begitu juga di dalam Sahih Bukhari daripada seorang sahabat juga, daripada Bajalah bin Abdah, beliau berkata, kataba ilaina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menulis kepada kami, ini khalifah, ya, khalifah menulis dan juga memerintahkan kepada Bajalah dan juga para qadi yang lain, an iqtulu kulla sahirin wa sahiratin, untuk membunuh setiap orang yang para penyihir lelaki maupun perempuan. Qal, maka si Bajalah ini pun berkata, maka kami pun telah membunuh tiga orang tukang sihir. Dan diriwayatkan dan diriwayatkan daripada Hafsah radhiyallahu anha bahawa ini isteri Rasulullah, ya, bahawa beliau memerintahkan agar seorang jariyah ataupun seorang hamba perempuannya dibunuh
Kenapa? Sebab dia telah menyihir beliau. Ini hamba perempuan itu telah menyihir Hafsah, maka dia pun dihukum bunuh tadi itulah, had sihir. Maka tagut kan, kalau maka tagut ini biasanya orang faham tagut ini sebagai pemimpin yang zalim, tapi rupanya yang lebih besar ya, konsep tagut ini seperti mana ditafsirkan oleh Sayyidina Umar dan juga oleh Sayyidina Umar dan juga oleh Jabir tadi. Tagut ditafsirkan oleh Sayyidina Umar sebagai syaitan, Jabir mentafsirkan tagut sebagai kuhan, ini para penilik nasib dan juga para penyihir yang meminta bantuan daripada syaitan itu. Dan itu macam kita katakan pada awal tadi, dia merupakan kebiasaan orang Yahudi, sebab orang Yahudi ini masalah mereka tidak memiliki konsep yang jelas tentang syaitan dan juga sihir, dan mereka telah menuduh Nabi Sulaiman mempelajari sihir. Sebab itu popular kan, popular di dalam media. Seal of Solomon. Seal of Solomon tu berdasarkan pada kefahaman itulah. Kononnya Nabi Sulaiman mengajarkan orang-orang Yahudi untuk membentukkan segi bintang segi 6 itu sebagai sebagai macam bentuk lah, asas untuk menyihir, dan dipopularkan dalam banyaklah segala macam wayang seram. Seal of Solomon itu juga ya. Sedangkan itu haram ya, sihir ni haram, dan Nabi Sulaiman telah dimurnikan oleh Allah SWT min fawqi sab'i samawat di dalam Al-Quran, bahawa Nabi Sulaiman tidak pernah mengajar orang Yahudi untuk menyihir sama sekali. Itu adalah dakwaan mereka. Maka perlu untuk kita meningkatkan kesedaran kita bahawa sihir ini dalam apa saja bentuknya, apatah lagi dalam dua bentuk yang as-sarfu wal atfu ini, perlu untuk dibanteras ya, perlu untuk diingat-ingatkan bahawa sihir ini, apa saja bentuk sihir, jangan dibiasakan ya, bahkan perlu ditegur orang-orang kita lah, khususnya keluarga kita sendiri. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan juga keluarga kamu daripada neraka. Dan bila mana Allah SWT sebut tentang sihir ini, ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka selama-lamanya tidak akan mendapatkan apa bahagian yang baik pun di akhirat kelak, maka wajib untuk kita jauhi. Dan sihir ini walaupun didakwa ataupun dengan segala macam fashion lah, dicuba untuk dibungkus ya, kita sebagai orang Islam kita kena tahulah apa saja bentuk sihir, apa saja bentuk yang macam tadi memberikan kesan ataupun memberikan manfaat, memberikan mudarat dengan cara kita menyembah syaitan, itu adalah sihir. Namakanlah mahar kah, khadam kah, dengan orang yang memakai kopiah dan juga menggunakan title ustaz ataupun haji, tapi kalau dia melakukan sihir ini juga jelaslah bahawa dia itu bukan orang yang betul imannya, kerana Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang sahih. Kita ulang semula, ijtanibus sab'al mubiqat wa qal, baginda bersabda, jauhilah 7 perkara yang merosakkan dan juga membinasakan, dan baginda bersabda di antaranya yang terawalnya disebut itu asyirku billah was sihir, syirik kepada Allah dan juga sihir. So begitulah kita ya, harus kita berhati-hati dan sama-sama beringat agar Allah SWT melindungi diri kita dan juga kaum keluarga kita daripada terjebak dengan sihir dan juga syirik ini, na'udzubillah. Dan di antara cara yang terbaik untuk kita melindungi diri kita daripada sihir dan juga syirik ini ialah sihir ini, na'udzubillah ya, sebab hal ini berlaku juga dalam masyarakat kita. Kita usaha macam mana kita jadi baik macam mana pun, kalau orang sudah dengki, Allah,
Kalau orang sudah dengki, dia akan buat apa yang dia mau. Ya, walaupun orang tu kita tidak kenal, tapi karena dia tengok kita dengan pandangan yang pandangan semacam, apatah lagi kalau kita ini berhubungan dengan orang ramai, ya, maka itu kita perlu rajinkan diri kita untuk membaca azkarus sabah wal masa, ya, baca zikir pagi, zikir petang, baca daripada Hisnul Muslim pun baik, baca daripada ma'thurat pun baik. Kan ada ma'thurat kubra, ma'thurat sughra, ya. Kubra ini nanti orang jadi penat. Untuk orang-orang yang beriman tinggi, ma'thurat kubra itu. Ma'thurat sughra ada sekali pagi sekali petang, baik untuk dibaca. Begitu juga bacalah ataupun pasanglah kaset, pasanglah radio dua surah ini, surah Az-Zahrawan ataupun surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, rumah yang dibacakan padanya dua surah ini tidak akan dimasuki oleh syaitan, dan juga sihir akan sihir akan tercancel dan juga terbatal kerana keberkatan yang ada pada dua surah ini. Dan juga sebelum kita tidur, jangan lupa baca ayat kursi, dan hafalkanlah anak-anak kita ayat kursi, adik-beradik kita ayat kursi. Ini minta mereka amalkan ayat kursi ini, kerana seperti mana yang sabit dalam hadis yang sahih juga, bahawa Rasulullah SAW dalam hadis Abu Hurairah itu, ya, yang masyhur, bahawa Rasulullah mengakui ayat kursi itu mampu menghindarkan manusia daripada gangguan jin dan juga syaitan pada waktu malam hinggalah bangun ke waktu pagi. Sorry, ini ada gangguan anjing ini. Jadi saya kira itu saja perkongsian untuk malam ini. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.